Okey, hari ini kita akan sambung balik untuk geografi tingkatan 3, iaitu kita ada di bab 3, pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, dalam bab ini apa yang kita akan tengok ialah keadaan persekitaran fizikal dunia yang pelbagai telah menyebabkan wujudnya kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey. Tahukah anda faktor persekitaran fizikal, iaitu kita ada bentuk muka bumi, saliran, tanah dan juga iklim. Kita ada 4 yang akan mempengaruhi kepelbagaian tumbuhan-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey. So untuk di SKP yang kita nak tengok hari ni, apa yang kamu akan belajar ialah kita akan kenal pasti faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuhan-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Yang kedua, kita akan huraikan faktor bentuk muka bumi, saliran, tanah dan iklim yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, dan 2 lagi kita akan tengok kemudian. Kita akan tengok ni sepintas lalu, cikgu skip. Okey, kita akan tengok faktor-faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuhan-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, dia cakap dunia kita kaya dengan pelbagai jenis tumbuhan-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang berbeza. Okey, mengikut persekitaran fizikal yang merangkumi bentuk muka bumi, saliran, tanah dan juga iklim. Kita ada 1, kemudian 2, 3 dan 4. So kita akan tengok yang pertama. Okey, saliran. Yang pertama ialah bentuk muka bumi, merujuk kepada kepelbagaian ciri serta ketinggian sesuatu permukaan daratan yang diukur dari aras laut. Maksudnya sini kita ada kawasan tanah tinggi. Okey, lepas tu kita ada juga tanah pamah. Okey, yang ni kita kaitkan dengan bentuk muka bumi. Kemudian yang kedua ialah saliran. Okey, saliran merujuk ciri-ciri pola aliran sungai dan cawangan serta kuantiti air yang mengairi sesuatu kawasan bentuk muka bumi. So untuk saliran ni kita fokus dia, yang pertama ialah sungai. Yang kedua ialah tasik. Kalau adalah kat sini kan. Kat sini dia just senaraikan sungai. Yang ketiga ialah tanah. Tanah merujuk kepada lapisan paling atas di permukaan bumi yang terhasil daripada 2 bahan, iaitu bahan organik dan bahan bukan organik. Okey, ini ialah tanah. Kita ada pelbagai jenis tanah. Kita ada tanah alluvium. Okey, kita ada tanah laterik. Kita ada tanah terra rosa. Kita akan tengok lagi lebih detail nanti, ada pelbagai lagi jenis tanah. Kemudian kita akan tengok yang terakhir ialah iklim. Iklim merujuk kepada kombinasi beberapa elemen seperti suhu, hujan, angin, tekanan udara, keadaan awan serta kelembapan udara dan cahaya matahari dalam tempoh yang panjang di satu kawasan. Kita dah belajar sebelum ni, kita ada di Malaysia, kita ada yang pertama di Malaysia kita ada iklim khatulistiwa. Okey. Kalau dalam gambar ni dia tunjuk iklim gurun panas. Kita ada juga iklim Siberia, tundra dan sebagainya. Cikgu tak catat lah.
Okey, so 4 perkara ini, yang pertama, kedua, ketiga dan 4, dia akan memberi kesan kepada tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan liar yang akan hidup di kawasan tersebut. Okey. So, akan tengok faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuhan-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, kepelbagaian tumbuh-tumbuhan tadi kita dah tengok bentuk muka bumi yang pertama. Okey, dia bagi kat sini tanah tinggi, tanah pakmah dan pinggir laut. Dia bagi 3. Okey, setiap bentuk muka bumi ini dilitupi oleh tumbuhan-tumbuhan semula jadi serta didiami oleh hidupan liar yang berbeza-beza. Okay, kita akan tengok yang pertama ini iaitu tanah pakmah. Okey. Kawana. Okey, kawasan tanah pakmah di Malaysia dan Amazon Brazil dilitupi oleh hutan hujan tropika. Maksud dekat sini, Malaysia dengan Amazon, mereka ada iklim yang sama, iaitu iklim khatulistiwa. Maka mereka ada hutan hujan tropika. Okay, di Malaysia terdapat pokok meranti, jelutong, cengal, merbau dan seraya. Okay. Manakala di Amazon terdapat pokok wimba, Brazilian, mahagoni, lapuna, ficus dan juga getah. So kalau kamu nampak dekat sini, getah ini sebenarnya berasal daripada Brazil. Okey, kita tengok seterusnya. Tanah pakmah di Thailand, Laos, Myanmar, Filipina, India, Bangladesh dilitupi oleh hutan monsun tropika. Okey. Seperti pokok jati, cendana, pikado, dama, mahogani, teak dan sal. Okey. Ini untuk Thailand, Laos, Myanmar, Filipina, India dan juga Bangladesh. Manakala dia nak tengok tanah pakmah seterusnya iaitu tanah pakmah di tak ada ink. Okay, tanah pakmah di Tasik St. Lawrence, Kanada pula dilitupi oleh hutan conifer. Okey, kawasan tanah pakmah yang luas mempunyai banyak sumber makanan telah menjadi habitat. Habitat ni maksudnya tempat tempat tinggal. Habitat ni ialah tempat tinggal untuk tempat tinggal semula jadi untuk pelbagai hidupan liar. Di Malaysia, hidupan liar seperti gajah, harimau, badak sumbu dan pelbagai spesies monyet, arnab, rusa dan musang. Okey, yang ni dia ada di hutan Malaysia. Hutan khatulistiwa lah ataupun hutan, dekat sini dia guna hutan hujan tropika. Okey, yang ni kita akan jumpa di hutan yang di Malaysia. Okey, kemudian di Amazon, walaupun hutan yang sama, dia ada hidupan liar yang sedikit berbeza, iaitu yang pertama puma, jaguar, anaconda dan ikan piranha. Yang ni kamu famous bila tengok cerita anaconda.
Okey, ataupun kamu tengok The Red Indians, dia akan tunjuk kawasan hutan Amazon. Okey. So yang dekat sini dia bagi contoh-contoh kawasan tanah pamah pertama di dunia. Kita ada yang pertama, dataran Siberia Barat, dataran Manchuria, lembangan Kongo, lembangan Ganges Brahmaputra dan juga lembangan Murid. Okey, ini ialah kawasan hutan konifer. Okey, di sini hutan konifer di Kanada. Okey, ini untuk tanah pamah. Sekarang kita nak tengok yang kedua ialah tanah tinggi. Okey, kawasan tanah tinggi merupakan kawasan yang berketinggian melebihi 180 meter dari aras laut. Maksudnya, kalau dekat sini air laut. Okey, kemudian cikgu ini ialah daratan. Dia ukur ketinggian daripada point A sampai ke permukaan laut point B. Kalau dapat 180 meter ke atas, kawasan ini dikira sebagai kawasan tanah tinggi. Okey, itu cara dia ukur. Okey, di kawasan tanah tinggi, tumbuhan-tumbuhan akan berbeza mengikut ketinggian. Maksudnya, kalau ni kawasan tanah tinggi di A, zon A, ini adalah tumbuhan renek ataupun tumbuhan mungkin pokok yang menjala. Okey, di zon B pula ada pokok lain. Zon C pula akan ada pokok yang lain. Okey. Kemudian, terutama selepas ketinggian melebihi 1,200 meter dari aras laut, maksudnya hampir ke puncak ini, akan ada pokok yang berbeza lah. Terdiri daripada pokok-pokok bantut, rendah, renek seperti oat, laurel, palma, paku pakis, lumut dan juga kulampir. Hidupan liar di kawasan tanah tinggi adalah seperti kambing gurun, tupai, serigala, ilama. Okey, kita akan tengok apa perbezaan ataupun perbandingan tumbuhan-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar antara banjaran Roka dan banjaran Himalaya. Kita akan tengok banjaran Roka. Okey, inilah tumbuhan-tumbuhan semula jadi. Untuk di banjaran Roka kita ada Rhododendron bucifoliums. Okey, kalau kata di Himalaya ni kita ada barberry. Kalau kita tengok tumbuh-tumbuhan lain kita hampir sama, iaitu lumut sama, kulampir pun sama. Okey. Kemudian pokok-pokok lain adalah sedikit berbeza, kamu boleh baca sendiri. Untuk hidupan liar pun kita ada juga beruang, mereka pun ada beruang, cuma spesies beruang tu adalah sedikit berbeza. Sama juga dengan kucing hutan ataupun dikenali sebagai leopard cat. Di sini yang mana di Himalaya dikenali sebagai snow leopard. Okey, dan pelbagai jenis lagi lah, kamu boleh tengok nanti. Okey, ini ialah lumut yang akan kamu jumpa di kawasan tanah tinggi. Ini ialah Eurasian brown bear. Okey, yang akan kamu jumpa di banjaran Himalaya. Okey, ini untuk tanah tinggi selesai. Kemudian kita akan tengok pinggir laut. Okey, pinggir laut. Kawasan pinggir laut, okey, pinggir laut adalah seperti pulau, pantai berpasir, pantai berlumpur dan paya air masin. Okey, terdiri daripada tumbuhan-tumbuhan yang tahan tiupan angin dan air laut seperti semak samun, bintago laut, cemerlang laut, mengkuang laut, pokok bakau dan pokok kelapa serta pokok menjala seperti pokok tapak kuda. Pinggir laut ni sesuai untuk hidupan liar seperti ular, siput, ketam, anjing laut dan umang-umang. Kita tengok kalau di Malaysia kita boleh jumpa banyak hutan. Sebenarnya dia bagi contoh ialah Pulau Rumbia, Pulau Tioman,
Pulau Redang, ataupun dekat kita ada Pulau Pangkor. Okey, di Thailand kita ada Pantai Prae. Kemudian Koh Samui, Pulau Pipi, Indonesia Pulau Raja Ampat, Kepulauan Bangka Selatan dan Pantai Barat Sumatera. Di Australia kita ada Pantai Whitehaven, kemudian Teluk Wineglass. Kemudian Amerika Syarikat kita ada Pantai Coast Guard, ada Teluk Hanauma. Okey, inilah lokasi kalau boleh tengok. Pantai berpasir. Okey, ini di kawasan Teluk. Kawasan Teluk, inilah Teluk. Okey, kemudian umang-umang. Kita ada anjing laut. Ini ialah gambar di Pulau Tioman. Okey. Kalau kamu tengok, kehidupan pokok-pokok yang ada ataupun tumbuhan-tumbuhan sebenarnya yang ada hampir sama, cuma hidupan tu mungkin sedikit berbeza di kawasan yang sejuk lah. Okey, mereka ada penguin, ada anjing laut, tapi kalau di kawasan panas kita boleh jumpa hidupan lain lah. Okey, seterusnya kita akan tengok saliran. Okey, untuk saliran, okey, seperti sungai dan tasik, kebiasaannya mempengaruhi jenis dan taburan tumbuhan-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Saliran boleh terbagi pada dua, iaitu bersaliran baik dan bersaliran buruk. Bersaliran baik ni maksudnya dia tak bertakung air. Manakala saliran buruk ini dia bertakung air. Okey, kita akan tengok dulu bersaliran baik. Kawasan bersaliran baik merujuk kepada pada kawasan yang tidak bertakung air. Kawasan ini terdapat di kawasan bentuk muka bumi beralun, maksudnya tinggi rendah tak sama, cerun bukit, okey, dan tanah pamah. Kawasan bersaliran baik tidak bertakung air merupakan kawasan yang subur, dilitupi oleh banyak tumbuhan-tumbuhan semula jadi seperti yang terdapat di hutan tropika, hutan monsun tropika, hutan conifer dan hutan Mediterranean. Okey, bentuk muka bumi yang bersaliran baik dihuni oleh pelbagai spesies hidupan liar seperti rusa, kicang, mus, badak sumbu, harimau dan juga gajah. Mus ni ialah yang kalau kamu tengok Santa Claus naik tu, masa dia nak hantar hadiah. Tu mus. Okey, ini lokasi yang dia tunjuk. Kemudian kita ada kawasan bersaliran buruk, iaitu sentiasa bertakung air. Kawasan bertakung air akan membentuk kawasan paya air tawar, manakala di pinggir laut berlumpur akan membentuk kawasan paya air masin. Air tawar ni sebab air sungai kan tawar, dia tidak ada sebarang rasa, so kita akan membentuk kawasan paya air tawar lah. Kemudian kalau air masin ni dipengaruhi oleh air laut lah yang masin. Okay, kawasan ini sinonim dengan tumbuhan-tumbuhan yang memerlukan air serta mampu hidup di kawasan berair sepanjang masa seperti pokok bakau, pokok nipah dan mengkuang. Kawasan bersaliran buruk amat sesuai untuk hidupan liar seperti biawak, buaya, memerang, burung shobel dan ular. Okay, ini memerang. Ini kawasan paling lumpur di Wadden Sea. Okey, lokasi hutan paya air masin dan air tawar di negara-negara terpilih sedia dah keluarkan. Kalau di Malaysia, hutan paya air tawar kita ada Tasik Bera, Delta Rajang, Melundam. Kemudian kalau paya masin, Teluk Lahad Datu, Teluk Merudu, Kuala Gula. Okey, ini untuk negara lain kamu boleh baca sendiri nanti sebab kamu dah ada buku teks. Okey. So, cikgu akan stop sampai sini dahulu. Okey. Nanti cikgu akan bagi tugasan untuk kamu lengkapkan. Kalau ada soalan, boleh tanya dalam grup. Sekian, terima kasih.